Assalamualaikum, dan di dalam tutorial kali ini kita akan mempelajari sedikit sebanyak button-button utama di dalam Microsoft Word. So kalau kita buka software Microsoft Word ni, kita akan klik button ni dulu for blank document. So kita akan klik button ni dulu untuk membuka satu file yang baru. So saya akan klik blank document untuk buka file yang baru. Okey, bila kita dapat tengok di kawasan ni sebenarnya adalah tempat kita type lah. Okey, dan kawasan kertas kita ni, kalau kita rasa kita nak besarkan, kita boleh klik dekat bawah ni untuk zoom in sikit. Okey, so kita boleh type. Okey, so katakanlah I type something here. Okey, kalau I nak padam, I just tekan backspace kat sini. Okey, so kita boleh control view kertas kita dengan klik button yang kat bawah ni. So kalau kita klik button ni, dia akan zoom out sikit. Kalau kita klik button plus ni, dia akan zoom in sikit. Okay. Dan kita boleh tengok software Microsoft Word ni dekat atas, bahagian atas panel ni menunjukkan kesemua menu button dia, termasuk home, insert, design, layout, reference dan banyak lagi lah kat sini. So setiap kategori button tu kalau kita klik, dia akan memberikan susunan-susunan button yang berkaitan. So dalam latihan ni, latihan tutorial ni, kita akan cuba nak tengok fungsi-fungsi pada button ni dengan membuat latihan di dalam buku ini. So kalau you all join our course khusus Microsoft Office, so students are going to get this book. Okay, and buku manual ini mengandungi beberapa latihan yang kita akan buat secara praktikal di dalam kursus online. Okay, so untuk latihan yang pertama, kita akan buat surat rasmi tentang sebut harga ataupun quotation. Okay, so kita boleh tengok di dalam surat ni, line spacing dia pun rapat macam ni. Okay, untuk kita control line spacing dia, kita akan terus saja ke layout, menu layout. So I klik dekat layout menu ni dan I kurangkan nilai spacing ni ke kosong. Okay, so kita akan mula menaip surat ni, okay, dengan mengikut pada latihan pada buku ni. So dekat sini dia ada tulis Is Reality Computer Sendirian Berhad. So sepatutnya kita akan type saja seperti biasa dulu. Dan kalau kita nak ke bawah, ke barisan yang bawah, kita akan tekan enter pada keyboard kita. Okay, so selalu kalau kita nak buat apa-apa jua surat rasmi, kita kena klik layout tab ni ataupun layout menu ni, dan kita kena kosongkan bahagian spacing ni dulu supaya antara barisan itu tidak mempunyai line spacing. Dan terus saja kita kembali ke home menu button kita di sini, dan terus saja kita akan type semua alamat ni yang tertera di sini. So ini merupakan contoh. So I type dulu ke semua alamat ni. Okay, seperti yang tertera pada sebut harga ni. So di bawah barisan ni, kita akan letakkan nombor telefon dia kat sini. Untuk kita bergerak, menggerakkan cursor kita
ke hadapan, kita akan tekan key tab or the tab key from your keyboard. Okay, so the tab key is actually located somewhere here, just beside the letter Q of your keyboard. Okay, so just press this button, the tab key, if you want to move forward. So I akan tekan tab key ni untuk bergerak ke depan sikit. Okay, dan terus I akan type email kat sini. Dan nama email tu sendiri. Dan nama website tu. Okay, so seperti yang tertera di buku ni. Okay, so I tekan enter. Lepas tu I tekan enter. Dan I sebenarnya nak memasukkan satu garis di sini untuk memisahkan kandungan surat ni dengan bahagian letterhead di atas ni. Okay, so I akan klik the insert tab. Okay, I will click the insert menu tab over here. And I will choose this button, shape. Then I pilih line, button line ni. Click. Okay, and then when I want to click and drag, ataupun kita nak klik tarik untuk buatkan garisan pemisah ni. Okay, kita akan klik tarik mouse kita dan kita akan tekan shift pada keyboard kita pada masa yang sama. Okay, untuk mendapat sebuah garisan yang lurus. So, I nak ke bawah ni, I just double click di sini. Okay, dan I teruskan. Okay, surat ni bermula dengan nombor rujukan kami kat sini. So, I pun type kat sini. Okay, itu merupakan nombor rujukannya. Dan kalau I nak ke bawah, akan tekan enter kat sini. Tekan enter dan kat sini I akan tekan enter dan I akan type 22 Januari 2021. I tekan enter di sini. Kat sini ada nama untuk penerima, nama dan alamat penerima. So, I akan type di bahagian ni Encik Rizwan Adnan. So, I pun type di sini Encik Rizwan. Tekan enter. Dan I pun boleh typekan alamat dia di sini. Okay, perhatikan di sini, di bahagian sini dia tidak mempunyai apa-apa line spacing. Kita pun boleh formatkan dia dengan klik and drag ataupun klik tarik di bahagian sini. Okay, dan terus saja ke bahagian layout ni dan kita boleh kurangkan line spacing tu di sini. Okay, akan klik bahagian awal ayat ni dan I tekan enter untuk memisahkan line spacing ini. Klik kat sini dan tekan enter sebab I nak turun ke bawah. Okay, dan I akan type tuan puan di sini. Seterusnya I akan type perkara surat itu, iaitu sebut harga untuk komputer desktop. So, I akan type sebut harga untuk komputer desktop PC kat sini dengan monitor. So, I type dengan monitor. So, dekat sini, dekat perkara ni kita boleh tengok yang
semua perkataan-perkataan di dalam tajuk ni ditebalkan atau diboldkan dan juga di underlinekan. So kita boleh highlight dia dulu. Kalau nak highlight ni kita kena click and drag untuk select keseluruhan ayat tu. So I click and drag ataupun klik tarik daripada awal hingga ke akhir ayat perkara ni. Terus I klik dekat home menu tab ni dan klik bold. Okay, and also I click this button underline to underline all my title over here. So I click and then I press enter. Dan sebenarnya kita akan meneruskan surat kita, tapi kita kena klik unbold dulu. So kita klik balik bold untuk unbold dia, kita klik balik button underline ni untuk underline dia, dan seterusnya kita akan typekan perenggan ni. Okay, yang merupakan kandungan surat ni lah. So kita kena type, kami daripada Ace Reality Computer ingin menawarkan package komputer desktop. Sepatutnya kita akan type perenggan ni berterusan. Okay, berterusan. Maksudnya kalau dia tak cukup tempat kat sini, dia akan turun secara automatik. Okay, so I akan type di sini mengikut surat rasmi ni. Okay, so I type. Okay, so I cuma lihat kandungan surat tu, kami daripada Ace Reality Computer ingin menawarkan package komputer desktop PC dengan monitor khas untuk para pelajar. Okay, dengan monitor khas untuk para pelajar. Dan I akan letakkan full stop kat situ dan teruskan. Okay, dan I akan terus tekan enter untuk perenggan yang nombor 2. Dan I akan type nombor 2 di sini. Type nombor 2 dot 2 dot, tapi bila I nak bergerak ke hadapan, bergerak sedikit ke hadapan, if I want to move a little bit forward, I akan tekan key ataupun button pada keyboard, tab, this tab key from your keyboard, just next to your letter Q. Alright, just next to the letter Q. So I will press tab and it'll just go forward a little bit, and I akan teruskan di sini. So berikut merupakan jadual, sebut harga lebih terperinci. So I akan type kat sini, berikut adalah okay, dan so on. Okay, kita just type je seperti yang tertera pada surat kita tu. Okay, so untuk kita membina jadual ni, so dekat sini kita boleh tengok dia memang ada jadual yang mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 row.
5 kolom dan 7 row. So kita akan masukkan table tu by clicking insert, click this insert menu tab, click this button table, dan gerakkan mouse kita sampai kita nampak 5 kolom tertera di situ dan juga 7 baris. So 5 darab 7. So kita akan buat satu table 5 darab 7 di sini. So I akan cuba nak kecilkan kolom ni. Okay, so this is number, items, quantity, price per unit. Okay, so this is number. So I'm going to type in here. This is items, quantity. So I click here. I type quantity. Okay, price per unit. So I just type here price per unit. And the amount. Okay. Okay, so kita sepatutnya masukkan aja semua data-data kita di dalam table ni. So I type kat sini 1, 2, 3, 4, 5, okay, dan 6. Okay, so kita boleh masukkan semua data-data tu di dalam table tu. So kita masukkan ke semua data-data tu, termasuk jenis-jenis item, berapa kuantitinya dan juga harga ni. So kita pun boleh tengok dekat barisan terakhir tu dia akan ada tulis the grand total. Dia akan jumlahkan kesemuanya. So sepatutnya bahagian bawah tu untuk the grand total tu kita boleh highlight barisan tu. So I click and drag to highlight. Okay, and then I take my mouse, put it inside the selection. Okay. So lepas kita highlight, kita akan ambil mouse kita, letakkan dia di dalam selection tu dan klik kanan dan pilih merge. Merge cell. So dia akan merge kan. So dekat sini I pun boleh type the grand total. Okay. So kalau I nak tengahkan dia, boleh klik home. I boleh klik format center. So dia akan tengahkan. Okay. So kalau I nak colorkan dalaman dia pun boleh. I pun boleh klik kat dalam kotak tu dan pilih button ni yang dipanggil sebagai shading. Dia akan kita boleh colorkan dia dengan apa-apa color yang kita nak lah. Kalau I pilih warna biru pun boleh, pilih warna purple pun boleh. I pun boleh highlightkan ke semua teks-teks ni, tulisan ni, dan pilih color untuk teks tu. Katakan I pilih warna putih dan I boldkan dia. Okay, I pun boleh highlightkan dekat label-label di atas ni dan klik center. Okay, dan I pun boleh colorkan dalaman kotak dia. Katakan I pilih biru gelap. Okay, dan tulisan dia putih. So I klik button ni untuk pilih tulisan putih. Dan I pun boleh klik bold kat sini. So kita sepatutnya masukkan ke semua data-data yang terlibat di sini. Dan sepatutnya di dalam surat kita akan specify surat ini ditulis oleh siapa. So this one is authorized by. Okay, and dia memang ada signature kat situ. So kita akan masukkan garisan tu. Kita akan klik insert. Kita akan klik button shape ni dan kita akan pilih line. So kita akan draw garisan ni. Kita akan klik. Tapi kita akan klik drag tu. Tapi kita kena tekan dan tahan shift key pada keyboard kita. Serentak. Dan kita boleh double klik kat sini. Dan kita boleh masukkan nama penulis untuk sebut harga ni. Okay. So kalau you nak kurangkan line spacing tu, sepatutnya kita boleh highlight kedua-dua teks ni dan terus saja ke menu layout dan kurangkan spacing dia. Okay, di sini. Okay, so untuk letterhead ni sebegini, kalau kita nak bawa dia ke depan pun kita boleh tekan tab. So klik kat sini pun boleh tekan tab. Klik kat sini pun boleh tekan tab. Selalunya pada surat rasmi ni kita kena masukkan logo syarikat. Okay, logo syarikat yang mungkin kita akan letakkan di bahagian tepi ni seperti tertera di dalam surat ni. So kita boleh tengok satu logo syarikat di sini. So kalau kita ambil apa-apa gambar, katakan gambar yang kedua ni sebagai contoh, sebagai logo syarikat, sepatutnya kalau kita nakkan gambar tu nak dimasukkan ke dalam surat kita,
sepatutnya kita pilih gambar tu dulu, klik kanan dan copy, dan kita akan pastekan dia ke dalam surat rasmi kita. Tapi mungkin dalam keadaan Windows you tak dipaparkan macam ni. So you can click the view, like for me, for my Windows, I click the view tab. Okay, and then I click large icon. Okay, I click large icon, so that's why you can see all my files have a small preview there. So if I click under details, the list won't have any preview. So if I click large icons, it's going to have a preview there. So that's why I'm going to click on the second file, right click, copy, and then I go to my Microsoft Word. I click somewhere here. Okay, katakan I click somewhere here. So I nak paste ni. So I click kat sini, I click kanan mouse I pilih paste. Paste. Okay. And then this logo has been pasted, and then I click here and I ambil mouse I letakkan pada bucu atau penjuru gambar tu. Nanti ada keluar dua anak panah macam tu. So I click dan tarik dia, kecilkan dia. Lepas tu I double click lagi. Double click pada gambar tu. Terus kepada format tab kat sini. Pilih wrap text dan type. Okay. So and then I akan gerakkan. So ini merupakan logo syarikat I. So dapatlah surat macam ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang. So kalau kita nak memasukkan label untuk menyatakan surat ini adalah surat jenis apa, kita boleh masukkan menggunakan WordArt dengan klik the insert menu tab over here. Click this button called the WordArt. So this is the button called WordArt. So it can be used for labeling. You can label your document using this particular function over here called WordArt. So I click button insert tab ni, I click button ni dan pilih jenis WordArt yang macam ni. Katakan you boleh pilih apa-apa. So katakan I pilih yang ni. Ya, type quotation. Okay. And then I click under format, still under format, under wrap text, I choose typed. Okay, so I choose typed. And making me more flexible for me to actually move my label over here. Okay, so you can even select kesemua kandungan surat you. Select kesemua kandungan surat I, boleh klik kat home, I boleh tentukan I nak font jenis apa, Calibri ke, Arial, Century Gothic ke. Okay, katakan I pilih Arial. So I pilih Arial dan jenis tulisan, size tulisan 12. So dia nampak lebih besar. Okay, tapi mungkin pada letter head I ni, I select, I pilih font kecil-kecil lah. Mungkin Arial 10 ke. Okay. So letak dia kat sini. Okay, so untuk tulisan surat I guna font Arial 12. Okay. So sepatutnya pada bahagian perenggan macam ni, kita patut highlight dan kita akan pilih justify. Baru alignment yang belah kanan ni akan rapat ke kanan. So I select perenggan ni dan I pilih justify. Okay, justify. Okay. So kalau you tengok dekat dalam buku kami ni, mempunyai banyak latihan yang menyentuh mengenai Microsoft Word dan akan mendemonstrasikan fungsi-fungsi di dalam Microsoft Word. Okay, termasuk surat dan juga macam mana kita nak buat tables and also resume. Okay, so thank you very much.